الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 93. Kita cuba nak khatamkan kitab ni insya-Allah. Huraian ringkas, serba ringkas insya-Allah. Mudah-mudahan kita sempat menghabiskan dan mengkhatamkan kitab ini insya-Allah. Muka surat 93, As-sanatus sabi'atu minal hijrah. Tahun ke-7 dari hijrah. Tahun ke-6 umrah tak boleh masuk. Tahun ke-7 umrah qada. Dan tahun ke-7 ini juga terkenal dengan peperangan Khaybar. Nabi perang, Nabi kepung perkampungan Yahudi Bani Nadir yang tinggal di tempat bernama Khaybar. Pada tahun ke-7 terjadi peperangan Khaybar dan peperangan Wadi Al-Qura. Wadi itu makna lembah. Rasulullah SAW keluar ke Khaybar untuk memerangi penduduknya iaitu Bani Nadir. Sebelum ni ada Bani Qainuqa', ada Bani Quraizah yang membantu tentera Ahzab. Yang ni Yahudi. Yang ketiga Bani Nadir. Bani Qainuqa' yang mengikat kain muslimah. Bani ini yang kita nak baca ni Bani Nadir. Kita dah baca dah Bani Qainuqa'. Bani Quraizah pun kita baca dah. Yang mana Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Baik. Bani Quraizah yang kuat memberi sokongan kepada tentera Ahzab. Dalam peperangan Khandaq. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ketika orang Islam sampai ke benteng-benteng Khaybar, mereka bertakbir dan berdoa dengan suara yang sangat kuat. Mereka berzikir, Allahu Akbar, jerit-jerit, Allahu Akbar. Zikir kuat ni boleh, tapi jangan sampai menjerit-jerit.
Mengangkat suara dengan zikir ini boleh, tapi janganlah sampai jerit-jerit. Bukan makna tak boleh zikir secara kuat. Zikir ada zikir dalam hati, zikrul khafi, ada zikir dengan lidah. Tapi lidah ni bagus kita angkat suara, bergema, bagus. Tapi jangan sampai menjerit-jerit, sampai serak, sampai parau suara. Itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Kerana Allah bukan pekak yang kita nak jerit-jerit tu. Allah bukan jauh, Allah dekat. Allah dekat dan Allah tak pekak. Kalau pekak, logik relevannya jerit. Kalau jauh, kita seru Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Apabila hambaku bertanya tentang aku, bagi tahu mereka, فَإِنِّي قَرِيب. Sesungguhnya aku dekat. Berdoalah. Rasulullah SAW menegur mereka dengan sabda. Nabi tegur, jangan jerit-jerit. Angkat suara tak apa. Macam kita kalau buat umrah, buat haji. Sahabat tanya Nabi, buat umrah, buat haji ni, dalam manasik, apakah ibadat yang paling disukai oleh Allah? Tawafkah? Sa'ikah? Halulkah? Apa ibadat dalam masa buat haji umrah ni? Mana satu ibadat yang paling disukai oleh Allah? Nabi kata yang paling Allah Ta'ala suka ni ialah talbiyah. Al-ihlal. Menyebut tahliyah. Talbiyah, minta maaf. Talbiyah. Dengan suara yang kuat. Tapi janganlah sampai menjerit-jerit. Kita mengangkat raf'us saut. Mengangkat suara ketika bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang tu paling Allah suka. Bukan tawaf. Bukan sa'i yang meletihkan itu. Tapi bertalbiyah. Selepas niat, kita bertalbiyah. Talbiyah sebanyak-banyaknya. Mengangkat suara. Tapi jangan sampai menjerit-jerit. Gitu. Allah suka. Rasulullah SAW menegur mereka dengan sabdanya, kasihanilah diri kamu. Jangan sampai parau, serak-serak suara. Sesungguhnya kamu bukan menyeru Tuhan yang pekak dan jauh. Sesungguhnya kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Kemudian orang Islam memotong pokok kurma milik Yahudi. Sebab mereka orang Yahudi ni tak mau keluar. Dengan cara potong pokok kurma, mereka sayang pokok mereka, barulah mereka keluar. Dan mengepung mereka selama 6 hari untuk memaksa mereka supaya menyerah diri. Pada hari ke-7, Rasulullah SAW menyerahkan bendera perang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika itu, beliau sedang menderita sakit mata. Dia demam. Mata dia merah. Sakit mata yang menyebabkan dia letih. Tak larat. Sakit mata yang menyebabkan dia lemah. Tak mampu berjalan. Rasulullah panggil dia pun kena dipapah oleh 2 orang sahabat. Papah Sayyidina Ali mai depan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW meludah ke dalam kedua matanya. Maka Allah menyembuhkan sakit itu serta merta. Dia dah mata kanan, mata kiri. Jadi kuat ya. Lepas tu Nabi bacakan doa pula dekat dia. Sembuh sakit mata. Badan jadi kuat. Dan Nabi baca doa ketahanan tubuh badan. Tahan badan. Nabi kata, Allahumma adhib anhul harra wal qarra. Doa ni saya ada tulis dalam buku Kehebatan Rasulullah SAW. Nabi baca doa dekat Sayyidina Ali, Allahumma adhib anhu al-harra wal qarra. Ya Allah, hilangkan daripada Ali rasa panas dan rasa sejuk. Maksud dia apa? Ya Allah, kau berikan ketahanan tubuh badan kepada Sayyidina Ali. Dia panas tak apa, sejuk pun tak apa.
Musim panas, dia tak perlu pakai baju nipis-nipis, dia boleh pakai baju tebal-tebal. Dan musim sejuk, dia tak perlu pakai baju tebal-tebal, dia boleh pakai baju nipis-nipis. Selalunya orang musim sejuk pakai baju tebal, dia pakai baju nipis. Selalunya orang musim panas pakai baju nipis, dia pakai baju tebal. Kerana badan dia berbeza dengan badan orang lain. Ketahanan tubuh badan. Allahumma adhib anhu al-harra wal-qarra. Ya Allah, kau hilangkan daripadanya panas dan sejuk. Maksudnya panas pun tak apa, sejuk pun tak apa. Badan jenis tahan kekuatan tubuh badan Sayyidina Ali. Nabi baca doa. Ludah kat mata, baca doa. Kita pun boleh baca doa ni. Kita tukar dhamir. Ganti nama, kita tukar. Allahumma adhib anhu, kita tukar anni. Allahumma adhib anni al-harra wal-qarra. Allahumma adhib anni. Ya Allah, kau hilangkan daripadaku al-harra, rasa panas, wal-qarra, dan rasa sejuk. Kau jadikan badan aku ni tahan. Duduk musim panas pun tak apa, musim sejuk pun tak apa. Ada orang tak tahan sejuk. Dia duduk dalam surau, kalau orang buka aircon kuat-kuat sejuk lah, dia lari keluar. Kata, saya tak boleh Ustaz, sejuk-sejuk tak boleh. Sakit urat lah, apalah. Tak boleh. Kalau kita ajak jom pergi umrah musim sejuk, dia kata, alamak musim sejuk, saya musim sejuk tak boleh. Ada orang musim panas tak boleh. Tak tahan, badan tak tahan. Cuba amalkan doa yang Nabi baca kat Sayyidina Ali. Cuma kita ubah dhamir sikit lah. Allahumma adhib anni al-harra wal-qarra. Ya Allah, hilangkan daripadaku kepanasan dan kesejukan. Makna panas pun tak apa, sejuk pun tak apa, ada ketahanan tubuh badan. Badan jenis tahan. Macam sekarang orang cakap tentang COVID. Virus ni, kalau badan kita ada ketahanan tubuh badan, insya-Allah kita boleh lawan. Badan kita boleh lawan. Badan kita kuat. Allahumma adzib anil harra wal qarra. Baik, dia diberi sebab dia dilantik sebagai pembawa bendera dalam peperangan Khaybar. Kita tengok hadis di bawah. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi qala fabata an-nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala ayna Ali ibn Abi Talib faqalu yashtaki 'aynayhi ya Rasulullah qala fa'arsilu ilayhi fa'tuni bih falamma jaa'a basaqa fi 'aynayhi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja' fa'a'tahu ar-rayah. Rahul Bukhari. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, esok aku akan memberi bendera ini, yakni bendera pada peperangan Khaybar, kepada seorang lelaki yang Allah akan kurniakan kemenangan di atas tangannya, yakni di bawah pimpinannya. Sahal berkata, pada malam itu semua sahabat berbincang-bincang sepanjang malam. Sahabat tak boleh tidur dah malam tu. Pakat duduk sembang-sembang, siapa agaknya, siapakah gerangannya, siapakah orang yang betul yang akan menjadi pembawa bendera. Sebab sifat pembawa bendera ni, yang pertama, Allah akan bagi kemenangan di bawah pimpinannya. Yang kedua, Allah sayang dia. Yang ketiga, Rasul sayang dia. Dan dia juga menyayangi Allah dan Rasul. Maknanya orang yang istimewa akan dipilih oleh Rasulullah. Rasulullah tak pilih terus. Rasulullah kata, la u'tiyanna rayata ghadan. Nabi kata ghadan. Esok hari, aku akan lantik pemegang bendera. Aku akan bagi bendera ni. Sahih menang punya. Perang ni di bawah pimpinan lelaki ini akan mendapat kemenangan. Lelaki ini disayangi Allah. Lelaki ini disayangi Rasulullah. Dan dia juga sayang Allah dan Rasulullah. Ya Allah, sahabat.
pakat teringin kalau boleh mereka lah menjadi pilihan Rasulullah. Antaranya Sayyidina Umar dalam riwayat yang lain. Sayyidina Umar kata, saya tak pernah teringin nak pegang apa-apa jawatan melainkan dalam peperangan peperangan Khaybar. Saya harap sangat saya dapat jawatan tu. Pasal yang pertama confirm menang, yang kedua sayang Allah, sayang Rasul. Allah dan Rasul pun sayang. Yang tu nak sangat tu. Sayyidina Umar teringin kalau boleh dia dipilih. Tapi Nabi dengan perintah Allah memilih Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahal berkata, pada malam itu semua sahabat berbincang-bincang sepanjang malam tentang siapakah yang akan mendapat bendera itu. Selepas subuh mereka bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mereka mengharapkan agar diberi bendera kepada mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali bin Abi Talib? Mereka berkata, Ali sedang menderita sakit, wahai Rasulullah. Siapa nak lantik dia? Dia sakit mata. Baginda memerintahkan, hendaklah kamu pergi berjumpanya dan bawa dia datang ke sini. Nabi suruh 2 orang sahabat pergi jemput Sayyidina Ali. Pergi papah Sayyidina Ali. Selepas Sayyidina Ali datang, Nabi tak cakap banyak. Baginda terus meludah ke dalam kedua matanya dan berdoa kepadanya. Maka matanya sembuh serta merta seperti tidak pernah mengalami sakit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepadanya. Menurut riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, selepas meludah ke mata Sayyidina Ali, baginda berdoa kepadanya, Allahumma adhhib anhu. Kalau kita baca kat kita, anni lah. Anhul harra wal qarra. Artinya, ya Allah, hilangkan daripadanya kepanasan dan kesejukan. Jadi perang ni kepung orang Yahudi. Orang Yahudi menyerah kalah dan mereka diusir keluar daripada Madinah. Pembukaan Fadak, perdamaian Taima dan peperangan Wadi Al-Qura. Tadi mukjizat air liur Rasulullah lah. Ayat liur Rasulullah ni berkat Rasulullah tahnik mulut Abdullah bin Abbas, dia besar jadi orang yang alim Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang wafat di Taif. Nabi baca doa dekat dia waktu tahnik. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan banyak kalilah dia khidmat dengan Nabi, dia selalu dapat doa Allahumma faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhu al-hikmah. Dan riwayat yang lain, ya Allah, kau ajar dia kebijaksanaan. Beri dia reti agama dan beri dia pandai mentafsir Al-Quran. Lihat Nabi, berkat lihat. Ada telaga, ayak tu nak kering, Nabi ludah, penuh balik ayak di Madinah Al-Munawwarah. Berbeza dengan Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ayak telaga ada sikit, bila dia ludah, kering terus. Ayak telaga ada sikit, bila dia ludah, ayak telaga tu jadi busuk. Macam bau kencing kaldai. Minta maaf tuan-tuan, ada orang mai Sat, saya nak jumpa, ada orang bagi salam. Tunggu Sat nah, Sat je. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Masih banyak, jazakallah khairan. Bila buka. Baik, kita sambung sikit lagi. Selepas pembukaan Khaybar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Yahudi Fadak mentaati pemerintahan Islam, bernaung di bawah kerajaan Madinah. Maka mereka pun bersetuju untuk berdamai dengannya, bayar cukai apa semualah, jizyah, untuk duduk di bawah naungan kerajaan Madinah demi memelihara darah dan harta mereka. Nah, jadi Nabi buat ni lah apa perjanjian. Nabi pakat elok-elok dengan mereka. Mereka nak duduk di bawah kerajaan Madinah, mematuhi undang-undang, dan mereka akan mendapat hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi, bernaung di bawah kerajaan Islam. Jadi Nabi balik daripada Khaybar tu, Nabi singgah di beberapa tempat untuk buat urusan perdamaian. Buat hubungan dengan penduduk-penduduk di Fadak dan juga di Taimak. Setelah Yahudi Taimak mendengar tentang nasib yang menimpa Yahudi Khaybar, mereka juga memohon berdamai dengan Rasulullah SAW dengan membayar cukai. Mereka boleh tinggal di negara mereka dengan aman. Rasulullah SAW mengajak Yahudi Wadi Qura, 3 tempat tu, Fadak, Taimak, Wadi Qura. Nabi pergi jumpa orang-orang macam ni, untuk mentaati pemerintah Islam. Bukan nak paksa mereka masuk Islam tak. Mereka dilindungi, duduk di bawah naungan kerajaan Madinah, jadi warga negara yang baik, untuk mentaati pemerintah Islam. Namun mereka enggan taat dan memilih untuk berperang dengan kaum muslimin. Yang ni dia Wadi Qura. Maka kaum muslimin memerangi mereka dan berjaya mendapat harta rampasan yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW membiarkan tanah untuk diusahakan oleh penduduk-penduduknya. Mereka bercucuk tanam padanya dengan membayar setengah daripada hasil tanaman kepada kerajaan Islam. Keputusan seperti ini juga yang Rasulullah ambil dengan penduduk Khaybar. Jadi yang ni tanam hasil tu bahagi 2. Mereka bayar cukai 50% kepada kerajaan Madinah kerana mereka tak mau berdamai dan mereka berperang. Kemudian perjanjian hasil bumi perlu diberi kepada kerajaan Madinah. Orang Islam terselamat dari kejahatan Yahudi dan mereka pulang ke Madinah dalam keadaan dibantu Allah dan mendapat kemenangan. Kemudian tajuk Umratul Qada, Umrah Qada. Ketika mana masuk bulan Zulqa'dah pada tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah SAW keluar bersama sahabat untuk menunaikan umrah qada kerana kaum musyrikin menghalang mereka dari menunaikannya dalam perjanjian Hudaibiyah. Kali ini Rasulullah SAW membawa senjata. Kali ini bawa senjata. Takut kali ini kalau mereka tak bagi masuk juga, jaga. Nabi bawa senjata dengan para sahabat, bawa pedang. Kerana bimbang pengkhianatan kaum Quraisy. Ketika sampai ke tempat yang bernama Marriz Zahran, Quraisy mendapat maklumat tentang ketibaan Rasulullah SAW. Quraisy berasa takut dan menghantar beberapa orang pemudanya. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, sejak kecil hingga dewasa, kamu tidak dikenali sebagai seorang yang mengkhianati perjanjian. Sesungguhnya kami tidak melakukan satu tindakan yang patut diperangi." Lalu Rasulullah SAW memberitahu mereka bahawa beliau datang untuk menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Jadi kita ingat balik dulu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang meninggal dunia lepas perang Ahzab, yang mana dia kena panah. Dia pernah berdoa dekat Allah, "Ya Allah, kalau ada lagi perang dengan kafir Quraisy Mekah, kau sembuhkan tanganku. Dan jika tak ada dah peperangan dengan kaum Quraisy Mekah, kau jadikanlah luka ini sebagai sebab aku mati syahid." Allah bagi dia mati, menunjukkan tidak ada lagi perang dengan Quraisy
Mekah selepas peperangan Ahzab atau dinamakan juga perang Khandaq. Tak ada lagi perang. Itulah perang terakhir. Jadi Nabi sengaja bawa senjata bukan untuk berperang tapi untuk mempertahankan diri takut berlaku pengkhianatan kafir Quraisy. Ketika para muslimin hampir memasuki Mekah, orang-orang musyrikin keluar dari Mekah. Pasal mereka janji dah. Mereka akan serah kat Nabi tanah suci Mekah, Masjidil Haram. Mereka akan bagi 3 hari 3 malam. Itu mereka janjikan dan mereka tunaikan janji mereka. Orang-orang musyrikin keluar dari Mekah kerana mereka tidak suka melihat kaum muslimin tawaf dikeliling Baitullah. Mereka tak suka. Tapi ada juga orang yang teringin nak tengok macam mana tawaf orang Islam, macam mana sa'i orang Islam. Ada yang teringin nak tengok. Sebab itulah Nabi suruh sahabat ketika buat umrah buka bau kanan, ittiba'. Kerana orang duk ingat orang Islam ni di Madinah demam. Demam tu dah sembuh. Demam tu dah lari pi Juhfah. Orang duk ingat orang Islam ni kurih-kurih, tak ada isi, tak ada makanan di Madinah. Nabi nak suruh sahabat buka bau ni ketika tawaf supaya mereka dapat melihat body, dapat melihat otot, dapat melihat isi orang Islam. Orang Islam tidak kurih. Bahkan disuruh lari 3 pusingan pertama tu sunat ramal, lari-lari anak kalau boleh larilah. Orang lelaki sunat lari 3 kali pusing tu. Pertama, kedua, ketiga, dan sunat buka bau di sepanjang tawaf. Buka bau, tunjuk bau kepada orang bukan Islam. Kaum muslimin masuk dengan senjata secara aman. Mereka boleh bercukur dan menggunting rambut. Selepas 3 hari, mereka kembali semula ke Madinah. Dalam masa 3 hari ini, mereka semayang qasar dan jamak. Kerana kalau kita pergi satu tempat, kita tak duduk lama-lama, kita boleh buat qasar jamak. Jadi 3 hari diberi ruang untuk solat, untuk buat ibadat. Masjidil Haram itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hawadith, beberapa peristiwa. Pada hari pembukaan Khaybar, ni dia unduk balik, dia cerita patah balik Khaybar balik. Seorang perempuan Yahudi telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaki kambing, qura'. Kalau banyak kaki ni dipanggil kawari'. Saya dengar orang sebut kawari'. Kawari' tu jamak qura'. Qura'un, qura'ani, kawari'. Kawari' ni sup kaki kambing. Jadi seorang perempuan Yahudi telah menghadiahkan kepada Rasulullah. Ada kata dia bagi hadiah, ada riwayat dia buat kenuri. Dia panggil Rasulullah mai rumah dia, dia jamu makan kaki kambing yang diletakkan racun. Rasulullah tak tahu. Rasulullah makan. Rasulullah menggigitnya dengan satu gigitan. Rasulullah angkat tulang tu, tulang kaki paha tu, Rasulullah gigit. Rasulullah kalau makan, yang ada tulang, ayam ke, kambing ke, lembu, makanan daging yang ada tulang, Rasulullah angkat, gigit, bukan cubit. Bukan cubit. Itu cara Rasulullah, style Rasulullah makan. Makan tulang rusuk ke apa ke, angkat, gigit. Letak balik lah. Rasulullah kalau makan dengan para sahabat satu talam pun macam tu, tak ada, bukan macam orang Melayu. Orang Melayu dia cubit-cubit, dia kutir-kutir. Daging, Rasulullah kalau ada tulang, Rasulullah pegang, gigit sikit, bukan makan semua, makan sikit, letak situ. Sahabat pula pegang tulang tu, gigit. Ambil tulang, angkat, gigit. Dipanggil alaq. Tulang, daging yang lekat di tulang itu dipanggil alaq. Dan Nabi akan menggigitnya. Pegang tulang, gigit daging. Pegang tulang, gigit daging. Orang Melayu kalau kita buat macam tu, orang yang tak mengaji, tak belajar, mungkin dia nampak macam tak sopan. Nampak macam tak elok. Yang Melayu kita biasanya cubit.
Ambil sikit-sikit daging tu cubit. Kalau ada tulang tu, kalau nak ikut cara Rasulullah, pegang tulang, gigit. Gitu. Rasulullah menggigitnya dengan satu gigitan. Kemudian baginda meluahkannya kerana mendapat tahu kaki kambing itu beracun. Dan seorang sahabat Rasulullah SAW yang turut memakan daging itu mati ketika itu. Mati Lala tu juga. Lala tu mati, sahabat Nabi. Mati ketika makan. Kira dia bubuh racun tu teruk lah. Ini nama Bishr bin Al-Barra, sahabat Nabi. Macam mana Rasulullah tahu kata ada racun? Rasulullah dah gigit dah, dah pepok-pepok, Rasulullah ludah ada racun. Kerana waktu Nabi gigit tu, Nabi menggigit tu, waktu Nabi duk pepok-pepok tu, waktu tu daging yang dalam mulut Nabi besar. Daging kambing tu besar. Dia bagi tahu saya ni ditaruh racun. Ana masmumah, saya diracunkan. Ini mukjizat Nabi. Allah bagi bukan kambing bercakap. Daging kambing bercakap. Kalau kambing bercakap tu dah pelik dah. Kambing ni dah disembelih, dah dilapah, dah dipanggang, daging panggang, kaki kambing tu cakap, saya diletak racun. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi ludah. Sahabat Nabi telan lah. Dia telan dan dia meninggal. Ketika makan tu dia meninggal. Lalu Rasulullah SAW berbekam. Ni cerita bekam tu. Orang kata bekam sunnah Nabi apa semua. Untuk mengeluarkan balik racun, Rasulullah berbekam. Bekam ni memang Nabi pernah bekam. No? Tapi dia kena ikut cara dia yang betul lah. Orang yang bekam tu orang yang berkemahiran, orang yang belajar bila perlu bekam, macam mana. Dia bukan boleh bekam sesuka hati. Dia kena ada cara dia. Ubat pun kalau tak kena cara dia jadi mudarat. Jadi Rasulullah berbekam. Betul Rasulullah berbekam. Dan meminta supaya perempuan itu disiasat. Perempuan itu ditanya tentang perkara ini dan beliau menjawab. Dia berhelah. Dia kata jika Muhammad itu seorang Nabi yang benar, sudah tentu daging itu tidak memudaratkannya. Dia kata dia nak test lah. Muhammad ni Nabi ke apakah? Dan jika Muhammad itu berdusta, sudah tentu Allah merehatkan kita daripadanya. Dia kata kalau Muhammad ni penipu, tentu mati dah. Saya nak tengok. Kalau tak mati tu makna memang Nabi betul lah, Nabi yang tidak tipu. Maka Rasulullah pun memaafkannya. Bagi pihak Nabi, Nabi maafkan. Tapi bagi pihak sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Al-Barra, dia meninggal dunia, keluarga dia tidak memaafkan, maka perempuan itu dihukum bunuh kerana membunuh sahabat Nabi. Kerana makan daging kambing inilah akhirnya Rasulullah makin hari makin sakit dan menjadi sebab kewafatan Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah sakit panas, demam panas. Dan sebab musabab Rasulullah menemui ajal pun kerana kesan racun yang diletak di daging kambing ini. Jahat sungguh orang Yahudi. Kita tengok hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-mar'ah lamma mata as-sahabi wa huwa Bishr ibn al-Barra wa amma ar-rasul fabaqiya ba'da dhalika 3 sinin hatta qala fi waj'ihi alladhi mata fihi ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت يوم خيبر فهذا أوان قطاع الأبهر مني رواه أبو داود. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh perempuan yang meracuninya selepas seorang sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Al-Barra radhiyallahu anhu meninggal dunia. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda masih hidup selepas peristiwa ini selama 3 tahun. Tahun ke-10 Nabi wafat. Ketika baginda sakit yang membawa kepada kewafatannya, baginda bersabda, aku masih mendapati rasa sakit kerana memakan daging beracun yang aku makan pada peperangan Khaybar.
sekarang tibalah masanya terputus saluran urat yang membawa darah dari jantung. Itu semua sebab musabab lah. Selepas pembukaan Khaybar, Rasulullah SAW berkahwin dengan Safiyah binti Huyai selepas dia memeluk Islam. Ini anak ketua peperangan Ahzab. Ayah dia mengetuai perang Ahzab, Huyai bin Akhtab. Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Ayah dia tak masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berada di Khaybar, baginda melarang dari nikah mut'ah. Sebelum tu boleh nikah mut'ah. Allah mansuhkan, Allah ubah hukum haram nikah mut'ah, nikah kontrak. Dan memakan daging kaldai yang jinak. Kaldai tak boleh makan. Dulu boleh makan kaldai. Sahabat-sahabat bela kaldai, naik kaldai. Kaldai tu boleh makan macam makan kambing. Lepas perang Khaybar Allah tak bagi makan kaldai. Dipanggil kaldai jinak. Adakah kaldai liak? Kaldai liak, orang Arab panggil kaldai liak tu zebra. Kuda belang itu dianggap sebagai kaldai liar. Boleh makan lah. Kuda belang boleh makan, kaldai tak boleh makan. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Khaybar, kumpulan yang berhijrah ke Habsyah yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib juga pulang ke Madinah. Oh, lama ni penduduk Habsyah. Penduduk Habsyah lama ni. Kita cerita dulu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan An-Najashi, dia baca surah Maryam, apa semua kan. Ni geng-geng yang duduk di Ethiopia, hijrah ke Madinah. Lepas Nabi balik daripada perang Khaybar ni, barulah mereka sampai ke Madinah, jumpa Nabi. Dan Sayyidina Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lepas perang Khaybar ni baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam lambat. Sempat dengan Nabi 3 tahun je Sayyidina Abu Hurairah. Tapi dia pulun 3 tahun kesempatan dia dengan Nabi ni, dia pulun menimba ilmu, mengumpul hadis, menghafal hadis sebanyak-banyaknya. Apa Nabi cakap, apa Nabi buat, semua dia ingat. Masuk Islam lambat. Tahun ke-7 selepas perang Khaybar baru dia masuk Islam. Dia bukan macam Sayyidina Abu Bakar tu masuk Islam awal dah. Tapi pulun, gigih, sungguh-sungguh, catat, tulis, ingat, hafal. Maka dialah manusia yang paling banyak mengingati hadis Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas perang Khaybar balik tu jumpa dengan grup yang pergi ke Ethiopia yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kemudian orang Yaman pun mai. Nabi balik daripada Khaybar tu, ada jemaah daripada Yaman mai jumpa Nabi di Madinah. Itu kumpulan Abu Musa al-Ash'ari. Apa ni geng Yaman. Orang Yaman memeluk Islam. Setelah mereka tinggal di sana selama 10 tahun, lama duduk di Habsyah. Ketika itu juga rombongan Abu Musa al-Ash'ari dan kaumnya, orang-orang Yaman, juga tiba di Madinah. Wa fi hadzal 'am aslama, pada tahun ini juga 3 orang pemimpin Quraisy telah memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid masuk Islam, Amr bin Al-As dan Uthman bin Abu Talhah. Ini antara nama-nama besar panglima perang di kalangan kafir Quraisy. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.